المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمين والمسلمات رحمكم الله، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ahli jemaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi nafas kepada kita tanpa apa-apa jas dan bayaran, dan juga Allah Ta'ala memberikan berbagai nikmat yang lain, kesehatan, nikmat keamanan, keselesaan, keluarga yang harmoni, dan juga berbagai nikmat yang banyak yang tidak terhingga sekiranya kita nak menghitungkannya. Namun itu ramai di kalangan kita yang masih lagi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Termasuklah kita, termasuklah saya yang cakap ni, kita lupa, kita lalai, apatah lagi di zaman yang kita dipengaruhi oleh jaringan internet pada hari ini, yang menyebabkan kita lalai dan leka dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama sufi umpamanya, mereka sentiasa menjaga pandangan mata hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ulama-ulama sufi ini, kalau mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan satu dosa. Satu dosa di sisi mereka. Lalai daripada mengingati Allah Ta'ala dalam 24 jam itu, walaupun seperti mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menghukumkan diri mereka telah berdosa. Jadi kalau nak banding dengan kita, tuan-tuan, jauh lagi lah. Tapi walau bagaimanapun kita kena berusaha ke arah itu. Walaupun kita berada di apa cabang keadaan kehidupan sekalipun, kita berada dalam tengah masyarakat, dalam keluarga kita, ataupun ketika kita bersendirian, maka pastinya kita jaga pandangan mata hati kita supaya kita tidak leka daripada mengingati Allah. Saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat barokkan diri kita dalam keadaan ke arah keadaan yang lebih baik, sama ada daripada perkataan kita, perbuatan kita, akhlak kita. Mudah-mudahan kita dapat bawa dalam keadaan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita ini di penghujung kehidupan kita, seperti mana kita doa selalu, Allahumma khtir lana bi husnil khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sudahkan kehidupan kita dengan elok kesudahan, dalam keadaan Allah Ta'ala redha kita, kita redha Allah, Allah Ta'ala redha kita. Itu yang kita kata. Seperti mana ayat yang kita baca, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik, tuan-tuan, pada minggu lepas kita sebut tentang syarak Rasulullah, itulah segala hukum hakam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, dia kata takluk. Muka surat 9 itu dia kata takluk kepada segala akil, kepada orang yang berakal, baligh, dan juga orang yang baligh. Dia tak kata orang Islam saja, semua kena. Hakikatnya semua kena. Orang akil, orang baligh, semua kena segala hukum hakam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuma ulama berbezalah, sama ada selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan kata setengah ulama selepas daripada peristiwa di Uhud, perang Uhud,
Jadi lepas itu syarat Rasulullah, hukum hakam yang bawa oleh Rasulullah SAW semasa di Makkah, di zaman Makkah dan sebelum perang Uhud itu tertakluk kepada yang mawjud, segala yang ada, badir yang berakal. Maksudnya orang kufur, orang kafir di Makkah itu memang tertakluk dengan syarat, dengan perintah Rasulullah SAW. Sebab itulah lepas itu dia kata lagi di sini, dia kata yang mawjud balir keadaannya atau sebelum balir. Ada juga kata sebelum balir. Mungkinlah ambil daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lepas itu Sayyidina Ali masa itu kan masih kanak-kanak lagi, antara kanak-kanak yang awal memeluk Islam. Ali karamallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali umur ada mesti umur tu para sarjana banyak berselisih pendapat akan jadi macam dan sebagainya. Tapi Ali radhiyallahu anhu adalah kanak-kanak, tak balik lagi. Dia menyaksikan bahawasanya Allah itu Tuhan yang besar dan Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini tuan-tuan kita tengok apa kata Syekh rahmatullahi alaih. Dia kata Syekh rahmatullahi alaih, Syekh Ibrahim Al-Qadi mengarang matan ini. Ini ulama jauh kita ni nak urai apa kata matan yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Qadi ini. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يحزن بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. Baik, dia kata yakni atau dia nak urai yakni itu. Idh kullu man qallada fi tauhid wajib atas sebetulnya wajib tiap-tiap orang yang akil balik itu ma'rifah akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Rasulullah maksudnya rusul jamak. Rusul maksudnya rasul. Tadi saya nak tengok ayat ini lupa ayat. Ada rasul-rasul yang Allah Taala ceritakan, sebutkan, dan ada rasul-rasul yang Allah Ta'ala tak sebutkan. Yang disebutkan yang 25 orang yang wajib kita mengetahui itulah. Yang lain itu sebanyak semua rasul-rasul 313 orang itu kita beriman sahaja. Nabi-nabi 124 ribu orang. Banyaklah tuan-tuan, sebab itulah dikatakan pendapat-pendapat bila membuat kajian itu tentang Buddha, tentang apa yang dibawa oleh orang-orang yang tidak Islam itu tapi mirip, ada sebahagiannya itu ada mirip dengan Islam itu, mungkin yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu tetapi diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya, seperti mana kitab Taurat dan juga Injil yang diselewengkan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Orang Nasara menyabitkan Nabi Isa itu anak Tuhan. Itulah yang diselewengkan oleh pendeta-pendeta Nasara. Baik. Dia kata sini wajib tiap-tiap orang yang akil baligh itu wajib. Maksudnya wajib ini kalau tak buat dosa, kalau buat dapat pahala dan sah imannya. Itu wajib tiap-tiap orang yang akil baligh, orang yang berakal dan orang yang baligh dah sampai umur itu ma'rifah akan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna ma'rifah? Al-jazmu mutabiqul lil haqq an dalil, itu makna ma'rifah.
Al-jazmu jazam. Apa makna jazam? Keimanan yang kukuh. Keimanan, kalau ulama-ulama dulu disebut al-jazmu mutabiq. Jazam yang kukuh maksudnya keimanan apa ni? Jazam yang putus. Dia kata jazam yang putus maksudnya keimanan yang kukuh. Al-jazmu, keimanan yang kukuh, al-mutabiqu lil haq, yang membetuli dengan yang sebenar. Keimanan yang kukuh yang membetuli dengan yang sebenar itu apa dia? Ad-dalil. Ambil daripada dalil. Dalil yang mana? Dalil Al-Quran, dalil hadis, dan juga yang paling senang dalil akal ni. Kalau dalil akal baharu alam ini. Itu dalil yang simpel lah, dalil akal baharu alam ini. Ada ayat tentang memperhatikan langit dan bumi ini. Itu dalil yang besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat ayat mana, tapi itu menjadi asas. Baharu alam ini itu menjadi dalil kepada akal kita kata wujudnya Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Dari Al-Quran, dari hadis, banyaklah dari Al-Quran. Allah yang Maha Berkuasa. Allah Ta'ala sebut dalam kita baca tiap-tiap hari ma'ahum. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ila akhir ayat. Allah lah yang menjadikan tunduk antara langit dan bumi pada 6 masa itu. Jadi Allah yang menciptakan tunduk antara langit dan bumi. Adanya langit dan bumi sudah tentu ada penciptanya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, mereka kata terbentuk dengan sendiri. Sejak jutaan tahun yang lalu. Golongan yang berfikir menggunakan akal semata-mata, dia kata wujud dengan sendiri. Alam semula jadi sendiri. Kita yakin bahawasanya ianya adalah alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata sini wajib tiap-tiap orang yang akil balik itu ma'rifah. Ma'rifah al-jazmu, jazam yang kukuh. Mutabiqul lil haq, yang membetuli dengan yang sebenar. Kalau jazam yang kukuh tapi tak betul dengan sebenar, itu macam orang kafir Quraisy. Kukuh mereka pun lawan, tapi tak betul. Orang-orang yang percaya adanya Tuhan pencipta, adanya Tuhan pentadbir, adanya Tuhan pemusnah, itu pun kalau kita pergi seru kat mereka pun pegang kukuh, tuan-tuan. Itu di Bali itu kan, orang Melayu kita di Bali itu. Tapi situ majoriti itu. Antara kepercayaan itu, dia ada kata ada Tuhan pencipta, Tuhan pentadbir, Tuhan pemusnah. Ada 3 Tuhan. Waktu saya pun ingat dia punya Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, sama. Nama Tuhan pun tak ingat, lama dah. Khusus lama dah, tahun 2012. Jadi orang yang kuat ingatan boleh saya ini yang kurang kuat ingatan. Dia itu kelemahan saya. Kalau dia nak riwayat hadis, kurang tak boleh. Nak riwayat hadis tak boleh lah. Sebab apa? Dari segi lemah ingatan. Baik. Bukan yang jadi lemah itu apa? Kita tak kurang fokus. Kalau kita fokus, insyaAllah itu maksud. Kita kurang fokus, kurang memberi tumpuan. Kalau kita sentiasa mengingatkannya, tak apa. Baik. Jadi apa ni, mereka kata percaya kepercayaan mereka kepada Tuhan mereka. Tetapi mereka pun percaya kononnya kukuh juga lah. Kononnya kukuh. Tetapi itu pada mereka, tapi tak mutabiqun lil haq, tak membetuli dengan sunnah. Yang sebenarnya bagaimana? Kepercayaan yang kukuh, Tuhan itu esa. Seperti mana dalam surah Al-Ikhlas ini. Sebab itulah antara hujah kendaknya kalau kita tanya mereka, kalau kepada orang Islam dia tunjuk pengertian surah Al-Ikhlas ini. Allah qul huwallahu ahad, katakanlah oleh wahai Muhammad, Allah itu yang esa. Allah Samad, Allah tempat segala tumpuan kita. Lam yalid dan tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu, tak ada saingan, tak ada kawan, tak ada rakan. Jadi orang kafir Quraisy pun mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Dia berkata di samping Allah Taala itu ada Tuhan yang lain lagi. Disekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka. Mereka sebut Allah. Orang Kristian bersebut Allah, tapi mereka menyekutukan Allah itu ada anak, ada isteri. Tak betul. Bukanlah keyakinan yang betul. Walaupun dia berkata keyakinan mereka itu jasad, kejam, tapi tak betul diberi hak, tak betul dengan yang sebenar. Lepas itu dalil, lagi-lagi Muslim tak ada dalil. Mungkin dia ada dalil, tapi dalil mereka tak membetuli dengan yang sebenar. Sebab itu dia kata sini, ma'rifah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala itu kenal dengan kejam, betul dengan yang sebenar daripada dalil-dalil. Kalau kepercayaan kita ambil dalil pada Quran, laisa kamitslihi syai', tiada seumpama Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu pun. Tiada seumpama Allah Taala sesuatu pun. Allah Taala itu tak boleh nak diserupakan dengan apa pun. Tapi mereka, Tuhan mereka begini. Baik. Dan rusul-rusul, dia kata wajib tiap-tiap orang yang akil balik itu ma'rifah nikmat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kenal rupa bentuk Allah Taala, kita kenal Allah Taala melalui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang wajib yang mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat yang tidak perlu ada pada Allah Taala, dan juga sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal yang macam itu. Dan rasul-rasul, sifat yang wajib bagi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sifat yang tidak patut ada pada Allah, kepada rasul-rasul alaihi wassalam, dan sifat harus bagi rasul-rasul, harus berkahwin, pergi ke Mekah, bersifat dengan a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang lain. Itu rasul-rasul alaihi wassalam. Kita yakin itu, kita percaya. Ini kalau orang Kristen, kalau dia jadi pendeta, tak boleh kahwin. Kita tak begitu. Begitu juga orang lain, orang yang bukan Kristen pun dah jadi suami, tak boleh nak kahwin. Itu kita Islam menghalalkan boleh berkahwin. Untuk imam kan, untuk guru kan, boleh berkahwin. Dia tak halal nafsu. Sebab itu kaedah untuk mengawal nafsu. Berapa banyak kita tengok wanita-wanita babi-babi yang di sebaliknya mereka ada hubungan dengan wanita-wanita yang lain. Baik. Jadi kita ma'rifah Allah Subhanahu Wa Taala, kita ma'rifah Rasul-Rasul alaihi wasallam dengan ma'rifah yang yakin, dengan pengenalan, dengan mengetahui yang yakin. Kenal Allah Taala, kenal Rasul dengan yakin. Bukan kenal gitu-gitu je, bukan bilang saja Allah wujud dan baqa, boleh nasyidah. Ataupun sebut nabi-nabi daripada Adam, Ibrahim, Muhammad SAW itu sebut saja, tak kenal tapi tak yakin. Tak yakin siapa Adam ni, siapa Nuh ini. Saya tanya kat kawan saya yang Hindu kan, dia kata dia tengok filem Nuh. Tengok bawa anak isteri tengok. Macam mana dia? Dia ni seorang manusia yang ada keistimewaan. Macam tu lah. Kita tak tengok pun, saya tak tengok kan. Filem Nuh yang dibuat oleh orang Barat, yang pada pandangan orang Barat, dia ada keistimewaan. Cuma saya tak tunjuk kat dia lah, silap saya tak tunjuk. Mungkin selepas-lepas ni kena tunjuk surah Nuh kat dia lah. Pengertian surah Nuh kat dia, suruh baca surah Nuh tu. Dulu kita nak tunjuk tentang, bila kita nak tunjuk kawan-kawan kita tak payah gila, yang kat dia dulu kita nak tunjuk. Sebab tu saya bertanya kat dia, ada mana kitab dia dah? Kita ada, dulu ada kita, tapi lagi pergi mana tu kitab tu? Cari bagi jumpa. Dia kata ambil cari jumpa. Saya nak abang kat dia tentang bagaimana dalam kitab Veda tu ada diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kita pun tak tahu, tapi kita diberitahu oleh buku yang dulu Hindu
Islam ni, mereka cerita kat kita bahawasanya dalam kitab Weda itu disebutkan tentang sifat-sifat Rasul, sifat ibu dan ayahnya, sifat tuan dia dilahirkan di mana. Baik, itu jadi kena yakin dengan dalil yang yakin. Sebab tu dengan dalil yang yakin yang betul dengan sunnah. Dalil pun dalil yang meyakinkan, dalil Al-Quran, dalil hadis, dan dalil akal kita, dalil yang yakin. Kerana bahawasanya orang yang taklid, apa makna taklid tuan-tuan? Kerana bahawasanya orang yang taklid akan lainnya dalam etikat itu, maka iman orang itu tiada sejahtera, tiada selamat daripada syak. Tidak selamat daripada syak. Syak ragu-ragu. Kalau dia hanya ikut, dia jadi ikut saja. Taklid ni apa? Taklid akan yang lain. Taklid ni dia ikut akan perkataan orang lain dengan tidak mengerti dalil. Dia ikut saja. Dia ikut perkataan orang lain, dia tak erti pun dalil. Baharu alam ini dia tak erti pun kata baharu alam ini pun dia tak tahu. Dia pakai ikut saja. Itu orang taklid. Tapi kalau dia ikut dengan orang yang menyatakan mana bukti wujudnya Allah, dalilnya baharu alam, itu paling simple lah. Sebab apa orang kata dalil baharu alam ini? Alam ini yang maha luas, yang maha hebat ni, langit yang tidak ada tiang dan bumi yang terhampar ini, dia tak jadi sendiri, sudah tentu ada pembuatnya. Sudah tentu ada pembuat. Rumah kita ada tukang buat, bangunan kita masjid dan apa-apa saja ni ada buat di air putih, Bandar Baru tu pun ada tukang-tukang yang bina. Ada engineer yang buat plan siap nak buat macam mana. Dan sudah tentu alam ini yang dibuat, dibina dengan begitu indah tanpa tiang dan sebagainya, sudah tentu ada pencipta, pembuatnya, dan sudah tentu ada arkiteknya yang buat. Dan orang ini mesti hebat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah Tuhan kita. Jadi kalau begitu, bukanlah seperti mana golongan, seperti mana di Antakya, di satu bumi di Antakya. Kalau tak silap sekarang di bawah di selatan Turki ataupun di utara Irak. Di sini dia menyembah pada pasir. Sebab itu di zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa utuskan sahabat-sahabat yang merupakan rasul-rasul juga, hantar 3 orang ni, 3 orang kena bunuh. Hantar ni sebab apa? Sembah pada pasir. Bukan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan buat main tuan-tuan. Ustaz Muhammad Abdullah Alamin cerita kat kita, dia kata bila dia pergi di Parsi, di Iran tu, dia kata masih ada lagi penyembah api, masih ada lagi penyembah bintang-bintang. Sebab apa? Di sana pada pasir yang membantu mereka untuk berjalan di malam hari adalah bintang-bintang. Bintang-bintang ni sebagai panduan mereka. Jadi mereka kata bintang-bintang yang ada tolong mereka, sebab bintang-bintang. Jadi api, macam mana pula sebab api? Di sana bila musim sejuk, di padang pasir lagi musim sejuk, yang membantu mereka untuk memanaskan diri mereka adalah api. Sebab tu bersembah api lagi. Ini orang yang tak sampai lagi, mungkin tak sampai sebulan ataupun sampai, tapi dia masih lagi tidak ada dalil yang hukum untuk dia, tidak ada dalil yang meyakinkan untuk dia, tak sampai dalil untuk meyakinkan untuk dia. Dia masih lagi berpegang dengan penyembahan kepada api dan juga penyembahan kepada bintang-bintang. Baik. Okay. Kerana bahawasanya orang yang taklid akan lainnya, akan orang yang taklid ikut taklid ini ikut akan perkataan orang lain dengan tidak mengerti dalil. Maksudnya orang yang taklid akan lainnya akan orang lain dengan tak mengerti dalil. Dia ikut tu di dalam etikat itu, dia ikut saja memutar-mutar, maka iman orang itu tiada sejahtera, tidak selamat. Tidak sejahtera, tidak selamat daripada syak, daripada ragu-ragu. Dia akan taradu. Sebab itu dia kata sini, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tidak sunyi daripada tardid, tidak sunyi daripada ragu-ragu. Betul ke?
betul ke Tuhan ni menciptakan langit dan bumi sebagainya. Macam tu. Betulkah Tuhan dia ni Tuhan macam kalau kita kata berhala yang disebut oleh Puan Abu. Kalau orang tu dia tengok berhala ni, kalau dia ragu-ragu tak boleh tengok berhala ni landak singgah apa ni serangga singgah di kepala dia, mungkin semut singgah di kepala dia. Dia tak boleh nak hambat, dia tak boleh nak buang, terpaksa orang lain pergi hambat, pergi buang. Ataupun orang yang sembah berhala sekarang, dia mandi berhala dia susu kan, dia mandikan berhala dia susu. Berhala yang dia sembah yang dia kata Tuhan pun dia yang kena mandikan. Bagaimana? Kenapa dia tak boleh berfikir macam mana berhala tu nak mandi pun orang kena mandikan? Dia tak boleh nak fikir. Maka di dalamnya itu, maka di dalam iman yang macam ni, iman yang tidak sejahtera ini, yang boleh jadi syok ini, setengah ulama hikayat khilaf di dalam sah imannya. Setengah ulama dia menceritakan khilaf di dalam sah imannya. Ada ulama ada berkhilaf, ada kata sah, ada kata tidak sah imannya. Dan setengah ulama menyebutkan, dan setengah ulama menyabitkan ataupun menyungguhkan, dan setengah ulama menyabitkan ataupun menyungguhkan di dalam imannya dengan kenyataan yang zahir. Tengok zahir. Setengah ulama kata okey, dia beriman, tengok zahir dia. Maka berkata setengah ulama, jikalau jazam i'tiqadnya, kalau kukuh imannya. Jazam ni mengaku putus. Ulama dulu kata mengaku putus. Maksudnya jikalau kukuh i'tiqadnya dengan mengikut kata orang yang lain, maka sahlah imannya. Macam mana ni? Dan jikalau tiada kukuh, tiada jazam, tiada kukuh i'tiqadnya, imannya tak kukuh, maka sentiasa dia dalam syak. Dia pun duduk syak, sat yakin, sat tak yakin, yang ini tiada sah imannya. Kalau macam tu tak sah. Ini ulama kata. Ini dia kata berkata setengah ulama. Sebahagian ulama kata kalau iman dia kukuh, yakin sungguh, sah imannya. Tapi kalau iman dia tak kukuh, duk tak ragu, duk jadi syak, maka tak sah imannya. Maka kata ulama, inilah yang rajih, inilah pendapat yang kuat, yang rajih, yang kuat. Jadi kalau dia ikut orang tapi dia tak kukuh iman dia, maka tak sah. Tapi kalau iman dia kukuh, sah. Ini pendapat yang rajih. Dan dinakalkan daripada Qadhi Bakilani. Dan dinakalkan dipetik kata-kata daripada Qadhi Bakilani. Qadhi ini hakim zaman dulu lah. Qadhi hakim ni bukan saja, Qadhi ini bukan Qadhi macam kita sekarang. Qadhi kita sekarang kuasa dia terbatas kepada masalah perkahwinan dan sebagainya. Qadhi dulu ni semua dia peranan seperti pegawai daerah dan juga gabungan pegawai daerah dengan pegawai takbir agama. Pegawai takbir agama dan pegawai daerah tu dia peranan dia semua. Lepas tu dia juga hakim di situ. Qadhi ni dia juga hakim. Qadhi al-Qudah, hakim sah. Qadhi al-Qudah. Dia kata sini dan dinakalkan daripada Qadhi Bakilani. Siapa dia? Abu Bakar Bakilani. Tapi bukan Abu Bakar Bakilani yang ada lagi. Abu Bakar Bakilani dulu. Dan dinakalkan daripada Qadhi Bakilani, maksudnya Abu Bakar Bakilani. Abu Bakar Bakilani, Bakilani ini gelaran dia. Abu Bakar pun gelaran dia, nama dia ni dilahirkan di Basrah, tapi ada apa? Terkenal di Iraq, di Baghdad. Sebab tu ada orang sebut Abu Bakar Al-Baghdadi, pun ada orang sebut juga Abu Bakar Bakilani. Ini Bakilani apa dia? Bukan jual kacang pun. Bakilani itu gelaran dia. Dia ni ulama. Orang dulu ulama biasa. Ulama jadi tukang kasur. Ulama jadi penjajah, penjual. Sebab mereka tak jadikan diri dia tu, orang itu sebagai pendapatan. Jadi orang dulu dia ada pekerjaan mereka. Sebab tu kalau kita tengok ke kampung-kampung, orang alim tu dia alim, kita bagi kat dia gelaran Pak Long, Pak Cik, yang orang alim. Dia kerja apa? Kerja potong, kerja buat kebun, kerja berniaga. Tapi dia orang alim, dia di samping tu dia belajar.
sebab dia tak jadikan kealiman itu sebagai satu sumber pendapatan. Jadikan kealiman itu sebagai satu cara dia untuk menyampaikan ilmu. Macam tempat saya untuk imam kampung, tuan-tuan, untuk guru, dia usahakan tanah yang luas. Jadi dia berjaya lah, anak-anak pun berjaya. Dia mengajar itu, tuan. Bila dilatih jadi imam dia mengajar seluruh karya tu. Dia mengajar sebab tanggungjawabnya. Dia mengajar tanpa dia ambil apa-apa, tak ambil bayaran apa-apa. Tapi bila dilatih tahun 1984, saya ingat ni, 1984 dilatih dia jadi imam. Semua anak karya dia tahsin Quran, tahsin Fatihah. Dia kata apa? Sebab apa? Sebab nak sah, syarat sah kalau mazhab kita Syafi'i ini 40 orang ahli Korea, 40 orang. 40 orang tu, barisan sah depan itu, 40 orang tu kena betul Fatihah. Kalau tak betul Fatihah, tak sah solat. Kalau tak sah solat, melibatkan, kalau jemaat, melibatkan orang juga, melibatkan jemaat. Sebab itu dia taksin. Setiap anak Korea mesti taksin Fatihah. Mesti begitu Fatihah. Surah lain tak boleh kita Fatihah mesti betul. Mesti betul. Sebutan Ba ke, sebutan Ro ke. Kita orang Melayu banyak sebutan tentang Ro lah. Jadi dia taksin itu. Semua anak Korea mesti taksin. Ditaksin oleh dia sendiri dan juga beberapa guru yang lain. Itu penting. Saya nampak di situ, dari situ tu. Oh, bagus. Lepas tu kuliah sebelum jemaat pun tahun 80-an lagi dia buat kuliah. Kuliah sebelum khutbah ni buat kuliah. Sebab apa dia buat kuliah, tuan? Kalau kuliah malam macam ni tak ramai, dia kata memang dia kata makruh kuliah sebelum jemaat, dia kata makruh. Itu benar saya ingat dia sampai balik. Dia kata kuliah sebelum jemaat ni makruh sebab orang main ni nak zikir, nak baca Quran. Tapi dia kata nak tunggu orang main menyanyi malam-malam, tak ramai yang main. Jadi dia gunakan kesempatan hari Jumaat itu, hari Jumaat orang ramai. Orang main, masa tu dia banyak kitab fiqah, kitab akidah dan sebagainya. Dia ngajar, dan di antara orang yang bermain itu tuan-tuan tahu apa ya? Syekh Zainal Asri itu, yang Syekh Zainal Asri itu, dia orang Korea lain, tapi kerana ada majlis ilmu tu dia main. Dia main bapak dia, Cikgu Romli. Cikgu cuma alim tu kan, mengaji kat ketua Jumaat berapa puluh tahun. Guru bahasa Inggeris tapi dia alim. Dia alim juga. Bapak Syekh Zainal Asri itu, Cikgu Romli itu bapak Syekh Zainal Asri. Bapak kepada ustaz kita Imam Masjid Al-Asqar Prain, adik-adik kepala semua. Jadi itu yang dia alim tapi dia banyak dan orang ramai semakin ramai. Jadi itu kata peranan dia sebagai imam lah. Dia taksim. Yang penting dia taksim dulu yang tu. Jangan kita taksim tu. Baik. Dia ikut tu kan, ikut nak cerita kehebatan orang dulu ni. Tuan-tuan berada tempat tuan-tuan orang dulu alim, dia kerja kampung biasa aja. Tak macam kita lah ni. Dia alim. Kita semakin kurang ilmu dah, kita semakin kurang ilmu. Sebab kita buat pengkhususan. Ngaji pun bila sampai tinggi sikit buat pengkhususan. Orang dulu tak ada pengkhususan. Semua dia ngaji sampai ke atas. Daripada bawah sampai atas semua dia ngaji. Dia tak sampai atas, dia tak khususan. Dia terus dia ngaji semua bahagian. Sampai boleh. Mainlah ilmu apa pun dia banyak. Sebab tu ada ijazah ammah. Ijazah ammah ni hampir banyak semua ilmu. Kalau kami di Pondok Lain itu untuk bagi ijazah ammah. Ijazah ammah ni boleh banyak semua ilmu. Mainlah ilmu apa pun boleh banyak. Nak minta ijazah tu malu lah tuan-tuan. Malu nak minta, tapi dah kawan-kawan suruh minta, kita pun minta ijazah ammah. Minta ijazah ammah tu kita pun nak bagi tu nangis dulu. Bila minta Pakcik ni saya wakil kawan-kawan nak minta ijazah ammah. Tok Umni saya kata Tok Umni sebab apa? Ijazah ammah tu kita ambil ijazah tu daripada tuan guru kita. Tuan guru ambil daripada tuan guru dia, Syekh Syasin Al-Fadani, Syekh Wahid Ismail Al-Fatani, Syekh penulis kitab kitab bagi hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Jadi tak tahu apa yang menyebabkan untuk ulang, tapi kita rasa kita tak layak. Tapi
Cuma kita nak tumpang keberkatan ilmu lewat. Kita tumpang keberkatan ilmu lewat. Sebab tu kita pun minta kepada, mudah-mudahan dengan berkat tu kita boleh baca kitab. Tapi kena mandi kan. Baik, habis dia berikut tu lah. Dan maka di dalamnya itu setengah ulama hikayat khilaf dalam sah imannya. Dan setengah ulama menyabitkan, menyungguhkan dengan imannya. Maksudnya orang yang taklid ni kalau dia kukuh iman dia, setengah ulama kata imannya sah imannya. Dan setengah ulama menyabitkan, menyungguhkan dalam imannya dengan kenyataan yang sahih. Tengok sahih. Maka berkata setengah ulama, jikalau jazam i'tiqadnya, jikalau kukuh imannya, iman seseorang itu dengan mengikut kata orang yang lain, dia ikut kata orang itu tapi imannya kukuh, maka sahlah imannya. Dan jikalau dia ada jazam, jikalau tak kukuh imannya, tidak jazam i'tiqadnya, tidak kukuh imannya, maka sentiasa dia di dalam syak, yakni tiada sah imannya. Syak dia ragu-ragu dengan Allah SWT. Jadi i'tiqad apa dia? I'tiqad ni ialah pegangan di dalam jiwa kita. Dia macam tali yang disimpul, kukuh. Bila keyakinan kita kukuh macam tali yang disimpul, maka dia tidak boleh dirungkai. Dia sukar untuk dirungkai. Itu dikata iman yang kukuh. Kalau iman tak kukuh, mudah sangat untuk dirungkai. Kita tengok iman-iman paling orang yang berbeza agama. Macam kalau di India ada perkahwinan yang boleh berkahwin. Islam boleh berkahwin dengan agama lain. Di Indonesia Islam boleh berkahwin dengan agama lain. Orang yang kahwin ni anak-anak dia berjalan, anak-anak jadi tak kukuh imannya. Anak-anak kebanyakan ikut agama. Kalau mak tu bukan Islam, maka dia ikut mak. Dia ikut mak. Kebanyakan begitu. Tak tahulah bila dia dewasa. Macam kita tengok dulu beberapa pelakon Indonesia di belakang tahun tu, dia kahwin dengan jamaah mindat tu, anak-anak jadi Kristian. Lalu ni anak dia bila nak kahwin pun jadi masuk Islam lagi. Tapi hukum nikah masa tu pun diragukan. Betul, kalau dia Kristian yang percaya dengan percaya dengan Allah Ta'ala, percaya dengan Nabi Isa itu Rasul takwa. Ini Kristian yang bukan Kristian yang macam tu, Kristian yang macam-macam mazhab lah. Kalau di India kahwin dengan Hindu, kahwin dengan Hindu. Lakon India kahwin dengan Hindu. Di sini kahwin macam mana? Hindu ni manusia. Dia tak ada pun. Kalau kata Kristian tu boleh, Nasrani tu boleh kata ahli kitab ni. Ni manusia tak boleh lah. Tapi kahwin, hidup dalam perzinahan. Ada anak hasil daripada tu tak. Allah Akbar. Lepas tu dari segi iman dia pun mereka macam mana pula. Tak tahulah kalau mereka kembali kepada beriman kepada Allah, alhamdulillah. Maka kata ulama, inilah yang rajih, inilah pendapat yang kukuh. Kalau dia ikut tu iman dia kukuh, alhamdulillah. Tapi kalau dia ikut tu dia jadi taradud, dia jadi tardid, jadi syak, maka tak sah imannya. Maka inilah pendapat ulama yang rajih, yang kukuh, yang kuat. Dan dinakalkan daripada qadhi bagi lagi. Dan Imam Haramain kalau tak salah Imam Guru Imam Ghazali dan jumhur ulama radhiyallahu anhu, dan dia itu orang yang taklid itu tiada sah imannya. Tak sah iman. Kalau kata Imam Abu Bakar Bakilani, kata pendapat Imam Haramain, kata jumhur ulama, kebanyakan ulama, iman orang yang taklid ini tidak sah imannya. Tidak sah imannya orang yang taklid. Dan kata ulama yang dahulu itu yang rajih, tapi pendapat ulama yang dulu itu yang rajih. Pendapat Imam Haramain, pendapat Imam Abu Bakar Baghdadi, pendapat jumhur ulama yang mengatakan tak sah itu tak rajih. Yang rajih itu pendapat yang dulu. Sebagian ulama yang menyatakan bahawasanya kalau dia ikut tu iman dia kukuh, maka itu sah iman dia. Tapi kalau dia ikut tu dia tardud, dia syak lagi, maka tak sah imannya. Itu pendapatnya. Baik, tuan-tuan saya kata dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita sambung. Dia kata syahadat, arti orang yang taklid di dalam i'tiqad itu seperti orang yang di dalam dusun.
Orang dalam dusun ni orang dalam kampung, dusun yang jauh daripada ahli Islam, yang jauh. Mungkin dia duduk, kalau hari ini duduk di hutan belantara Amazon contohnya. Orang asli duduk di hutan belantara Amazon. Kalau tuan-tuan tengok YouTube itu saya tengok. Bila hari kita turun kan, mereka ni mereka pakai cara orang asli kan. Mereka lontar batu, mereka tombak, mereka panah, mereka tak tengok. Mereka tu cuba lah darat, tapi mereka lontar batu, mereka panah. Tak tahulah mereka lontar batu, panah tu pasal apa. Takut pasal ramai itu nak terokah hutan Amazon kan. Macam dia terokah hutan dia Riau dan sebagainya tu. Pokok asli malah kacau mereka. Kukuk pasal tu, bukan pasal tak suka kan. Takut pasal lari pun duk merokah Amazon banyak. Dah tandus dah hutan-hutan di Amazon tu. Jadi kukuk pasal tu buat apa? Mereka pergi duk ganggu gugat kehidupan mereka ni. Mereka ni malah. Jadi mungkin sebahagian orang di Amazon mungkin ada yang tak sampai ni. Mungkin takut. Mungkin dengan keadaan sekarang ini boleh sampai lah. Mungkin boleh sampai. Jadi insyaAllah kita akan sambung. Dan erti orang yang tadi di dalam etiquat itu seperti orang yang di dalam dusun, di dalam kampung yang jauh daripada ahli Islam. Untuk Papua, Guyana, Papua, Irian Jaya pun ada orang kita lebih dakwah masuk 3 hari 3 malam baru sampai. Mungkin ada ini yang tak sampai, tak tahu lah. Untuk Papua yang masih pakai cabat, pakai tombak dan sebagainya, mungkin lagi. InsyaAllah kita sentuh dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa ilaihi marji'un ma'ab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu adalah firman saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna 'ilman